السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertamanya bersyukur. Alhamdulillah, malam ini kita dapat mengadakan kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan bermanfaat, terutamanya untuk diri saya, dan saya juga mengharapkan perkara yang kita dengar pada malam ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan seluruh mereka yang mengikuti siaran ini, sama ada di masjid ini ataupun di media sosial yang kita live, insya-Allah. Tuan-tuan, kita tidak ada sambungan kita, tapi kita ada satu tajuk yang saya rasa penting, yang mana kuliah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kita ikuti daripada kuliah Sahibus Samahah, pada membincangkan tentang salat malam. Jika tuan-tuan ingat, hadis-hadis yang kita lalui di dalam Bulughul Maram pada kuliah yang lepas masih berhubung dengan salat witir. Perbincangan tentang perbahasan berhubung dengan salat witir. Tuan-tuan, salat malam ini sebahagian daripada kebiasaan dan sifat orang-orang salih, da'bus salihin. Ada riwayat menyebut bahawa di antara tabiat orang-orang salih menjadi suatu kelaziman rutin, mereka akan mendirikan salat malam dan tidak meninggalkannya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong di kalangan mereka yang dipermudahkan untuk bangkit menunaikan salat malam. Hari ini hari Khamis, maghrib tadi dah bermulanya Jumaat. Kita disunahkan untuk membaca suratul Kahf. Suratul Kahf. Tuan-tuan dah mula baca, dan sebahagiannya mungkin dah pertengahan. Di dalam suratul Kahf yang kita baca itu pada hari ini dan esok, ada sepotong ayat yang menarik
yang berhubung dengan tajuk kita, sebaik-baik bekalan. Tuan-tuan tentu akan bertemu dengan ayat 46 daripada suratul Kahf. Al-Kahf ni maksudnya gua. Suratul Kahfi itu dia merujuk kepada peristiwa gua. Ashab, pemilik atau penghuni. Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Yang Allah Ta'ala cerita tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan ditidurkan selama beberapa ratus tahun sebelum dibangkitkan. Pada ayat yang ke-46 Allah menyebut tentang suatu ingatan untuk kita. Dalam kehidupan ini tuan-tuan, ada dua benda yang manusia berlumba-lumba dan saling bangga berbangga. Saling bangga membangga. Apa-apa pun dalam kehidupan kita, dua benda ni akan jadi topik utama. Quran menyebut hal itu. Al-mal wal banun. Orang akan bersaing. Pertarungan yang paling besar dalam kehidupan manusia ialah pertarungan mengumpul kekayaan dan anak. Quran sebut dalam ayat yang lain, tafakhurun, saling berlumba-lumba, saling bangga-membangga. Sebab itu kita kadang-kadang kita cerita tentang beli rumah baru, beli kereta baru, nikmat-nikmat baru yang kita dapat. Walaupun mungkin pada zahirnya kita nak bersyukur, tetapi hakikat manusia itu dia akan bersaing untuk melihat siapa yang lebih banyak. Yang kedua, Quran kata wal banun, anak. Sebab itu di antara persaingan di kalangan manusia ialah mereka akan bersaing nak tunjuk anak siapa yang hebat. Ini fitrah. Bagi orang yang ada anak, dia memang ada sifat itu. Dia nak cerita anak dia macam ni, dia nak cerita anak dia macam tu. Quran kata tafakhurun, mereka berbangga-bangga. Dalam ayat yang lain Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Dalam banyak benda yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, Allah sebut dua perkara. Innama adatul hasr. Macam tuan-tuan kata innamal a'mal, dia mengkhususkan. Quran kata harta wa aulad, anak. Fitnah, ujian. Dan ramai yang tewas. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda yang dimiliki dan anak-anak yang dikurniakan itu ialah perhiasan. Perhiasan ni maksud apa? Tuan-tuan, orang perempuan dia lagi faham lah. Zina. Kita orang lelaki-lelaki ni baju kita pakai, seluar kita pakai. Setengah orang dia pakai cincin, dia pakai gelang, jam,
Dia perhiasan, dia nak menambahkan benda tu. Kalau tak ada tak apa, tapi kalau dia ada, dia menambahkan keserian. Itu yang dia kata perhiasan tu. Sebab itu satu orang dia kalau tak ada anak, dia boleh hidup. Tapi anak itu zina. Artinya keserian hidup, keceriaan hidup, kesempurnaan hidup itu pada anak-anak yang diberikan. Sebab itu orang yang ada anak, ada harta ini satu perhiasan. Maksudnya menyempurna, melengkapkan hidup dia. Walaupun benda tu kalau tak ada, dia boleh hidup. Dan bila perhiasan ni, manusia akan show off. Dia akan tunjuklah siapa yang lebih cantik, lebih mahal. Dia bersaing. Tapi Quran ingatkan, wal baqiyatus salihat, tetapi yang kekal, wal baqiyat. Kemudian Quran sifatkan salihat, yang kekal itu di sisi Allah, yang lebih baik, khairun inda rabbik, yang lebih baik hal itu di sisi Allah. Lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada harta itu, apa dia? Sawaban. Yang lebih baik, yang Allah berikan pahala dan ganjaran. Wa khairun amala. Dan sebaik-baik, yang lebih baik daripada apa yang kamu miliki, harta dan anak-anak itu, ialah amalan saleh yang kekal di sisi Tuhan. Amalan. Mesti kita nak cakap tentang sebaik-baik amalan tadi ni, sebaik-baik bekalan tadi ni. Satu hari Nabi tanya, Aisyah cerita, dia persembelih kambing seekor. Tengok view, cara pandang Nabi tu. Sembelih kambing. Lepas tu beda sedekah. Kambing tu sedekah lah semua, kecuali bahu, katif. Dalam riwayat tu kata, yang tak bagi ke orang yang simpan tu, nak makan tu, katif, bahu. Nabi tanyalah, apa yang tinggal? Dah sembelih kambing tu, masak, lepas tu sedekah lah. Kita pun kalau buat kenduri, kita akan bagi ke orang, betul tinggal sikit kat kita. Tinggallah bahagian-bahagian tertentu. Nabi tanya, apa yang kekal? Apa yang ada kat kita, apa yang tinggal? Dah bagi dah ke orang, dah sedekah dah. Aisyah kata, ada kat kita bahu kambing tu, yang lain tu kita dah sedekah dah, bagilah, ada bahu sikit lah kita tinggal kat kita. Nabi kata, yang lain tu yang kekal, yang habis tu yang bahu tu. Nampak? Tuan-tuan nampak? Nabi kata yang kekal tu, yang kita bagi ke orang tu lah. Yang habis tu, yang tak ada apa tu, yang tak tinggal apa tu, bahu tu, pasal apa? Pasal bahu tu kita makan, dia tak ada nilai. Tapi yang kita bagi ke orang tu, walaupun pada zahirnya dia hilang pada pemilikan kita, tapi dia kekal di sisi Tuhan sebagai amalan saleh. Tu Nabi kata yang kekal tu, yang daging ke orang tu, yang bahu tu yang tak ada, yang habis. Bagaimana Nabi mengajar cara pandang. Kita selalu kita kata apa, ni tinggal sikit kat kita, ni beda kita, ni bahagian kita yang kita beri ke orang. Bahagian yang ada kat kita itu bahagian yang habis. Makan habis, tapi kita bagi ke orang tu khairun thawaban, itulah pahala yang lebih baik di sisi Tuhan. Hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca hadis, saya ingatkan diri saya juga. Allah Taala bila dia sebut tentang
beramal. Di dalam Al-Quran disebut perkataan esok. Umpamanya dalam ayat surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takut kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Gadan. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, takut kepada Allah. Dan hendaklah kamu melihat, setiap manusia itu melihat diri mereka. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang dia buat untuk esok. Esok tu bukan makna bukra. Esok tu bukan makna esok lagu kita faham Jumaat tu. Esok di situ, kalau kita tengok di dalam tafsir, Allah kata, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu melihat diri mereka. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Apa yang telah mereka lakukan, qaddamat. Apa yang telah mereka dahulukan. Lighad, untuk esok. Esok tu apa dia? Esok tu rujuk kepada apa? Akhirat. Qatadah kata, Al-Imam Qatadah, dia kata Quran, Allah, dia nak bagi tahu dekatnya kiamat, betapa hampirnya kiamat dengan kita. Dia sebut esok, walaupun kiamat tu bukan esok, tapi Allah sebut lighad, esok, kerana nak bagi tahu dekatnya kiamat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya, innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihatnya jauh, ba'id. Wa narahum qariba, kami melihatnya dekat. Ke situ Qatadah kata, Allah sebut perkataan akhirat tu gadan, seolah-olah esok kiamat. Maknanya kamu kena tengok apa yang kamu buat, maqaddamat, apa yang telah kamu tunaikan, apa yang telah kamu lakukan, untuk kamu bawa balik pada hari akhirat, yang Quran guna perkataan esok. Macam kita lah kan, tak tahu bila lagi kita nak pergi rumah kawan tu, tapi kita nak habaq, kita tak lama, dia esok-esok aku pergi rumah, tapi esok dia tak main. Dia tahu tak main, kata nak pergi esok, tak masuk aku tu tak tahu bila lagi, tapi dekat lah kan. Tuan-tuan hadirin mukminin, hadis yang kita nak baca malam ini, hadis yang mudah-mudahan saya dan tuan-tuan kita pakat-pakat buatlah kan, menjadi bekalan kita untuk hari esok. Lighad, pasal Quran kata wal tanzur, tengok. Malam ni kita nak tengok apa kita bawa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ini yang kita nak ambil pada perkataan ba'da mautihi. Nabi kata sesungguhnya mimma yalhaq, di antara perkara satu orang mukmin akan senantiasa mendapat berterusan perbuatan yang dia lakukan itu tidak putus dengan kematian dia. Sebab Nabi kata apa? Min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Maknanya perkara itu akan tetap kekal, berterusan, berkesinambungan, mengalir. Bekalan yang akan tetap dia perolehi walaupun setelah daripada dia mati. Daripada apa? Min amalihi wa hasanat, daripada perbuatan dia dan daripada kebaikan dia.
Maknanya tuan-tuan pernah buat benda ni masa hidup dan tuan-tuan telah mati, tetapi dia punya pahala tu kekal. Ini yang kita kata sebaik-baik bekalan. Sebaik-baik bekalan itu artinya walaupun tuan-tuan telah putus dari sudut amalan, tetapi tetap bersambung pahala dia. Berat. Hal ini kena bagi perhatian sebab usia kita tak panjang, masa kita tak lama. Sebab itu ada satu video pagi tadi saya tengok, orang tanya Sayyidina Ali, dia kata, kenapa engkau puasa siang? Siang kau puasa, malam kau bangkit sembahyang malam, buat teruk, buat macam siang kau dah penat berpuasa, malam kau letih pula solat. Orang tanya Sayyidina Ali, dia kata kerana perjalanan kita jauh, bekalan kita sedikit, sedangkan orang-orang saleh telah mendahului kita. Jauh kita nak ligan depa. Kita nak ligan depa tu jauh. Minyak tak banyak, takut zat kita tak sampai. Macam tu lah. Tuan-tuan yang dah hujung-hujung nak sampai ni, kan? Bila kita dekat-dekat nak sampai tu, kita akan tengok satu orang sahabat telefon, dia nak pergi bercuti di mana tu, dia beritahu kita di Chiang Mai. Dia nak pergi cuti Chiang Mai 3 minggu. Dia beritahu kat bini dia suruh tukar duit nak buat bekal. Satu orang, dia tak nak pergi lama mana, nak pergi 3 minggu Ustaz. Saya habaq kat bini saya, tukar 20,000. Wish, saya kata sakan lah. Takut memang habis duit ke jalan lah, bekalan lah. Sekarang macam-macam kan, kita prepare benda-benda yang selalu tuan-tuan dengar. Tapi benda yang selalu kita dengar ni lah yang jarang kita ambil perhatian. Apa benda yang Nabi bagi tahu, yang kalau kita mati pun pahala dapat? Kan sekarang orang duk bincang pasal SSPA untuk pematahan awam. Antara benda yang menjadi kerisauan dan kebimbangan pekerja-pekerja kerajaan ni, sektor awam ni, ialah kemungkinan, saya pun tak tahulah, pencen dah tak ada. Pencen ni maksudnya orang dah tak kerja tapi dapat duit. Macam tu lah, kan? Orang pencen ni maksudnya dia tak kerja dah tapi duit duk masuk. Best lah, kan? Yang ni dia panggil pencen akhirat. Kita dah tak buat lah, retired lah, mati lah, tapi duk masuk. Yang pertama kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Ilman 'allamahu wa nasharahu. Nombor 1. Pasal apa dia ada banyak? Pasal apa dalam hadis ni saja ada 6 ke 7. Kata para ulama, di antara rahmat Allah Ta'ala tu, dia jadikan benda tu banyak sebab dia nak bagi peluang pada ramai orang untuk mengambil salah satu daripada yang banyak tu. Sebab itu dalam hadis ni saja Nabi sebut ada 7. Dalam riwayat yang lain ada 5. Maksudnya 7 campur 5 campur 3. Banyak riwayat. Maknanya dalam pilihan yang ada itu, di dalam pahala yang berterusan itu, barangkali kita mungkin dapat 1 atau 2. Okeylah. Tapi kalau Nabi sebut 2, dua-dua tu pun kita tak boleh, memang malang lah, kan? Duga cita. Mari kita tengok apa dia. Dan tuan-tuan masa tulis tu, tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan dah ada bahagian mana. Kalau tak ada lagi, kalau malam ni tuan-tuan dengar apa yang saya listkan daripada hadis ni, tak ada lagi, tuan-tuan kena buat sebelum lirat, sebelum esok. Mari kita tengok. Takkan tak ada kan daripada 7. Macam tuan-tuan baru ni, pembentangan belanjawan daripada pukul 4 sampai pukul 6.30, pukul 7. Ada bahagian tuan-tuan?
Kata tak langsung. Semua orang akan duk pombang, aku boleh apa tau. Kan? Lepas tu Perdana Menteri pun sebutlah untuk golongan pesara, untuk golongan pekerja, untuk golongan peniaga, untuk pelajar, untuk bujang. Dia akan tunggulah tang mana hak segmen dia tu. Macam itulah saya sebut kat tuan-tuan tunggu dengar bahagian mana. Tapi sampai saya dah habis wassallallahu ala nabiyina Muhammad, kita pun nak sembahyang isyak, tak boleh juga. Tunggu bajet atau depan. Ilman 'allamahu wa nasharahu. Ilmu yang dia ajarkannya dan dia sebarkannya. Nak ringkas, saya tak nak elaborate panjang-panjang kerana benda ni dia tuan-tuan maklum dah. Ilmu dunia dan akhirat. Sesiapa sahaja yang mengajar ilman nafi'a, ilmu yang ada manfaat, sama ada ilmu yang berbentuk akhirat, din, ulumuddin, ilmu-ilmu yang berhubung dengan agama ataupun ilmu yang berhubung dengan keduniaan, dan benda itu bermanfaat dan orang mengambil kebaikan daripada ilmu tersebut, walaupun dia mungkin dah tak mengajar, walaupun mungkin dia dah mati, walaupun mungkin dia dah bersara, dia tetap dapat. Ini kelebihan untuk orang yang apa? Alim, orang yang knowledgeable, guru. Semualah kan. Whatever ilmu, apa sahaja ilmu yang dia ajar. Mungkin bukan akademik, mungkin kemahiran. Tak kalah tak ada benda apa yang tuan-tuan reti yang boleh ajar ke orang kan. Tapi mestilah ilmu itu, sebab itu para ulama membezakan antara ilmu dengan thaqafah ataupun pengetahuan. Ilmu benda yang baik, pengetahuan tak semestinya dia baik. Tapi kalau kita kata ilmu, dia mesti benda yang bermanfaat dan benda yang baik. Tapi kalau tuan-tuan mengajak orang tak jahat, tak elok, tak betul itu, yang tu tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata apa? Wa waladan salihat tarakahu. Yang kedua yang tetap berterusan, yang tetap berkesinambungan, yang tetap berlangsung, tak putus pahalanya sampai bila-bila, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Di kalangan para ulama menyatakan, apabila anak itu buat, once anak tu buat, dia niat ke, dia tak niat ke, ayah tu dapat. Sebab min kasbihi, daripada kasab. Apa dia kasab? Daripada perbuatan dia. So jangan duduk susah hati. Setengah orang dia tanya, macam mana ni nak bagi kat mak saya ni, macam mana nak bagi kat pak saya ni, saya nak kena niat tak? Anak automatik, yang lain manual. Anak buat ya, mak ayah dapat. Kerana min kasab, daripada perbuatan dia. Yang baiklah, yang jahat tak. Yang jahat mak, yang tuan-tuan duk dengar tu tak betul lah kan. Dosa suami, dosa isteri suami tanggung, anak tak salat mak tanggung, ini semua tak benar. Ini semua tak betul. Suami buat suami tanggung, isteri buat isteri tanggung. Ada pula melampau, sakan mana-mana anak dara yang tak kahwin sampai umur berapa pun, pak dia akan tanggung dosa dia sampailah dia menikah. Tu dia jenuh orang tua tu. Dosa aku pun aku tak larat nak tanggung, dosa hang pula pergi menikah kahit. Agama mana ajak dia pun kita tak tahu. Dia tak kahwin, urusan dia lah. Anak perempuan tak kahwin, pak pergi tanggung. Siapa? Tak dalam hadis. Pandai duk mereka tambah ke atas. Lepas tu kalau dia menikah laki dia pula tanggung. Oh, lagi pandai. Bini honak laki punya bagus pergi masjid duk semayang witir, semayang tahajud apa semua, tiba bini duk pergi mengumpat petang-petang, dia pergi tanggung. Agama apa? Siapa abang? Dia tak ada ustazah petang-petang duk abang. Pandai lebih ustazah tu pada Nabi pula. Bini mengumpat, binilah tanggung. Tak apa kita mengumpat ni, laki kita tanggung.
banyak cantik. Kan? Dia jahat, dia lah tangguh buku masing-masing. Kan? Anak saleh. Yang kedua apa dia? Wa mushafan warathahu. Mushaf Quran yang dia wakafkan. Warathahu, Quran yang dia wakafkan. Cuma dalam bab kita tak nafikan hadis ni memang sebut tentang kelebihan kita wakaf mushaf Quran. Cuma kadang-kadang kita kena tengok jugalah. Apa-apa pun tuan-tuan mesti ada aulawiyat, mesti ada prioriti. Sebab itu dalam keadaan tuan-tuan dengar hadis ni, dia kata Quran yang kita wakaf kita dapat pahala. Betul. Tetapi agama dia senantiasa bersifat fleksibel, dinamik. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok pada satu keadaan Quran itu terlalu banyak, orang yang nak baca pula tak ada, maka ketika itu dia berpindah kepada benda lain lah. Apa yang diperlukan masyarakat. Pasal itu kalau tuan-tuan yang ada, saya ingat untuk wakaf Quran ni kita dah rasa cukup dah. Pasal yang dah ada di masjid pun sebahagiannya tak terbaca, aneh-aneh tidur baca kat atas. Jadi apa yang tuan-tuan nak kena wakaf, mungkin tuan-tuan tengok kepada keperluan masyarakat. Karena agama ni dia tengok pada apa yang diperlukan. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi kata apa? Daripada duk pergi buat umrah sunat, baik pergi sedekah kat Palestin. Dia bukan kata tak bagus buat umrah tu, tapi yang tu nak dibandingkan dengan jihad pada bumi Palestin, pergi derma kat orang Palestin, yang tu lagi afdal dari sudut aulawiyat, prioritas. Tuan-tuan boleh faham? Saya bukan kata tak bagus wakaf Quran tu, tapi keperluan sekarang. Yang penting sekarang ni saya ingat barangkali buku-buku agama, buku-buku akademik, tuan-tuan pergi sekolah tanya buku apa nak guna. Dia tak semestinya buku agama, buku akademik pun termasuklah. Apa sahajalah, kan? Maknanya ada manfaat. Kalau dia beli buku agama yang sebahagian orang agama ni pun balok kat baca, bukan baca sangat pun, tu yang nak merepek cerita apa Ultraman, cerita alien tu. Kan? Setengah tu nama kitab pun tak tahu. Kan? Tuan-tuan kena tengok. Yang ada duit ni, salah satu cara kalau tuan-tuan tak boleh mengajar, beli buku bagi. Kan? Untuk orang yang macam tuan-tuan kan, macam kita di masjid ni ada kelas Bulughul Maram kan, ada orang beli Bulughul Maram. Dan sebahagian tuan-tuan ahlul kitab. Okey. Yang ketiga apa dia? Mashaf. Yang keempat, masjidan banahu. Masjid yang dia bina. Dan masjid yang kita bina ni tak semestinya kita buat sebiji. Kalau kita boleh buat sebiji itu kira A ya. Ada siapa tak nak buat, insya-Allah kita saya dapat maklumat kita akan dapat satu masjid baru sebelah bangunan pejabat menteri besar tu. Kita akan ada satu masjid baru. Kan masjid pejabat menteri besar yang Dewan Dun tu, sebelah tu depa nak buat masjid baru, dah sampai dah proses selesai dah, tanah apa semua diberi oleh satu orang hamba Allah. Ingat dalam 6-7 juta ya. Dia ambil habaq dari tadi dah bagi duit lah. Dia proses tanah apa semua dah selesai dah. Kerajaan negeri insya-Allah tahun depan kot pecah tanah. Bukan bagi RM5 RM6 ni, bagi 5 juta 6 juta buat seorang bagi. Dia duduk main sembahyang masjid ni juga. Cuma saya tak lihat habaq nama dia. Yang pentingnya bukan saya. Tapi dia ada di antara tuan-tuan. Tuan-tuan. Tapi saya nak habaq manusia apabila dia kehidupan dia akhirat, dia boleh bagi. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kalau kamu bina masjid, masjid bukan surau, masjid. Dan kita sekarang ni dah masalah besar dalam negeri ni yang insya-Allah kita akan cuba mengatasi dalam masa terdekat ni, ialah kemunculan surau-surau yang terlalu banyak di samping-samping masjid ni sehingga menyebabkan berlakunya pecah jemaah.
Dan benda ni telah mendapat perhatian di peringkat atasan dan satu penyelesaian akan dibuat. Pertama, tuan-tuan kena ingat, tujuan masjid untuk menyatukan umat. Jadi bila ada masjid yang dibina, yang wakaf, yang telah diberikan untuk didirikan salat, maka tak perlu ada lagi surau-surau kecil. Kalau kata 1 kilometer, 2 kilometer, bolehlah munasabah lah, reasonable lah untuk ada surau. Ini sampai tuan-tuan, waladhalin, surau tu makmum masjid piamin. Sampai kita pun tak tahu Fatihah mana aku nak amin ni. Dekat-dekat sangat. Yang sebahagiannya memecah belahkan jamaah. Sebab itu tuan-tuan, di dalam fiqh mazhab Syafi'i ada istilah masjid jami'. Masjid ni kalau banyak-banyak, bila mai Jumaat yang lain tutup buat satu sebab. Saya ingat tak ada keperluan kot surau nak buat banyak. Masjid Alwi pun ada ruang banyak lagi. Buat satu surau. Lawan duk azan. Taman ni nak buat satu surau, taman ni nak buat satu surau. Pasal apa? Pasal dia bertanding nak jadi pengusi masjid, tak dapat, dia pergi jadi pengusi surau. Bolehlah juga. So nanti tuan-tuan bila keluar apa-apa peraturan, kita mesti sokong. Tujuannya tidak lain untuk merapatkan kembali saf orang Islam. Kita nak orang Islam bersatu. Pahaman politik ke apa-apa bila main masjid, tak ada. Jadi surau-surau ni mesti ditutup. Dan mesti semua orang Islam bila dia nak semayang jemaah, dia pergi salat di masjid. Melainkan orang yang tak mau pergi masjid tu, dia secara tak sedar menuduh tak sah semayang di masjid. Kalau tidak, hang mai lah. Pasal apa hang tak mau mai? Pasal apa tak mau mai masjid? Sah ke tak sah? Sah, mai lah. Berat tu. Sebab itu Allah Ta'ala suruh bakar masjid Dirar. Baca dalam surah Taubah. Kan tuan-tuan pergi tengok masjid kan, ada sebelah tu. Buat dekat-dekat. Untuk apa? Kita tak mau. Baik. Berikutnya. Okey. Kemudian apa dia lagi? Dia kata masjid yang kita bina. Jadi tuan-tuan, kalau dalam hadis tu kata siapa yang buat masjid, walaupun dia punya sumbangan, contribution dia tu, masjid dia tu sikit lah. Besar mana? Sarang burung. Dia kata masjid ni aku buat. Hebat lah. Beli RM5 sekaki. Okey lah kan. Tapi apa dia ada dapat? Jangan main tuan-tuan. Kalau dia bagi sumbangan tu walaupun sebesar sarang burung, banallahu baitan fil jannah. Tuhan buat satu rumah dalam syurga. Jadi tuan-tuan kena berlumba-lumba ni. Kalau ada mana-mana orang buka untuk wakaf berkaitan dengan masjid lah. Wakaf nak buat masjid ke, nak repair masjid ke. Pasal tu masjid yang dibina ni bukan sebarangan boleh roboh tak ketahuan hala. Dia mesti masuk dalam jawatan kuasa fatwa, bincang pula, munasabah dak kuat dak nak reban apa semua, pasal tak duit wakaf. Kan? Tuan-tuan bayangkan. Baik. Masjid ni pun tuan-tuan, lah tak tahulah dulu. Saya tahu habis sejarah masjid ni. Dulu sebahagian orang dia tak mau sembahyang hak sebelah ni. Pasal dia kata hak ni hak yang baru, dia mau pergi sembahyang hak ujung tu. Itu pun ada haluan kanan, haluan kiri ke? Bukan kita tak tahu. Masjid ni dia kata korang takwa belah nu yang betulnya masjid belah nu. Haluan kiri, haluan kanan. Nak haluan kiri, haluan kanan apa tengah pun tak penuh. Lepas tu au baitan libni sabil. Dan selain daripada masjid ni, yang ni juga tuan-tuan kena, kita satu prospek kita kena explore. Siapa yang ada duit ni, boleh start rumah libni sabil untuk musafir. Dan tuan-tuan kalau nak tengok, ada satu hamba Allah, dia buat 2 biji rumah belakang Bomak Cafe ni, depan betul Masjid Alwi ni, ada satu hamba Allah, dia buat 2 biji rumah. Dia buat rumah.
Semidi 2 unit dia telah serah kepada majlis agama untuk digunakan manfaat, dan majlis agama telah buat rumah ni untuk Ibnu Sabil. Maknanya siapa-siapa yang ada masalah putus bekalan apa ni semua, depa boleh mai tidur percuma pasal rumah tu orang wakaf. Yang ni pun tuan-tuan, mungkin sebahagian tuan-tuan yang ada homestay tak payahlah wakaf. Tak payahlah homestay tu wakaf. Tuan-tuan buat macam mana? Kalaulah ada orang-orang yang apa dia ni mungkin Ibnu Sabil ke putus bekalan ke apa, tuan-tuan mungkin boleh bagi percuma dan sebagainya. Lepas tu nanti kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan wakaf lah. Kan? Ada satu orang dia mai kat saya. Masa tu saya duk uruskan wakaf untuk maid ni, dia sebatang kara, tak ada suami, perempuan. Dia sebatang kara, dia duduk di dekat Taman Bukit Kaya tu, dia mai, dia buat surat. Bila dia mati saja, dia serahkan rumah tu kepada maid untuk wakaf. Bayangkanlah. Tapi sementara dia hidup ni, maid izin dia duduk. Tapi dia dah wakaf, dah serah dah pada maid. Kenapa tuan-tuan? Kerana manusia memikirkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yang kita baca tadi. Azan saya kita perhabis ada 2 lagi. Ada 2 lagi yang Nabi sebut dalam hadis ni. Bismillah. Ada satu lagi yang berkaitan dengan baitan libni sabil, rumah untuk ibnu sabil. Sebab itu tuan-tuan kalau ada rumah lebih ke, ada tanah lebih ke, selepas tuan-tuan bagi dekat anak tuan-tuan, masing-masing ada tinggalkan untuk mereka warisan, tuan-tuan ambil sikit untuk wakaf. Pastikan sebelum tuan-tuan mati ada something yang tuan-tuan wakaf. Yang ni untuk bahagian tuan-tuan, bukan orang lain, tak rugi. Kan? Okey. Dan orang kita dia suka wakaf kubur. Memang ada kelebihan. Tanah kubur. Kan? Memang. Tapi sekarang ni tuan-tuan, nak bagi tahu kita di Perlis terlebih tanah kubur. Tak payah duk susah hati nak tanam di mana, tanah lebih. Kita pun risau pasal ramai yang mai semua nak wakaf tanah kubur, sehingga kita risau negeri ni menjadi darul kubur. Semua mai nak bagi tanah kubur, mai tanah kubur. Wakaf ni saya nasihatlah untuk tuan-tuan semua, jangan buat wakaf khas, susah Baitul Mal. Dan tuan-tuan sendiri pun akan jadi masalah nanti. Wakaf ni dia ada wakaf am, satu lagi wakaf khas. Kalau tuan-tuan pergi bawa geran, dia kata, "Ustaz, saya ada satu tanah 2 relung. Nak buat apa ni?" Saya serahkan kepada kebijaksanaan Baitul Mal. Yang ni bagus. Kita tengoklah apa yang perlu. Tapi kalau dia kata, "Ustaz, yang ni saya buat mai 2 relung ni khas untuk buat tanah kubur." Yang ni kita kena serah pada Nasir Bilal Khan, tu Adi. Jadi maib tak boleh buat lain daripada tanah kubur. Sedangkan keperluannya yang tuan-tuan tahu tak, yang sangat diperlukan sekarang ni bukan untuk orang mati. Yang tak ada rumah ni orang hidup. Orang mati cukup dah rumah dia, bah. Kita dah reserve dah. Tuan-tuan mati pilah bila pun ada bahagian tuan-tuan untuk duduk percuma. Ni yang tak ada rumah ni, yang tak ada rumah lah ni orang hidup. Jadi kalau tuan-tuan boleh wakaf tanah, kita boleh buat dengan duit zakat rumah, itu lebih manfaat. Lepas tu dia kata, tu pasal apa tanah saya bagi tak buat apa lagi? Pasal apa tanah saya bagi tak buat apa lagi? Pasal apa tak pergi tanam orang lagi?
Dia yang suruh kita tanam orang, dia sendiri pun tak tertanam lagi. Macam mana kita nak pergi tanam tanah dia? Tanah yang sedia ada pun tak penuh lagi. Penuhkan dulu satu. Lalu tu bila saya nak dapat pahala? Tak tahu. Kan? Maka sebab itu walaupun ada hadis, kita tak nafikan yang mana Nabi SAW sebut dalam riwayat Al-Hakim dan dalam Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Hakim An-Naisabur, man hafara li mayyitin qabran fa ajannahu fihi ujriya lahu min al-ajr ka ajri maskan askanahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang pi korek kubur, lepas tu dia wakaf, maknanya dia bagi tanah kubur, lepas tu orang pi tanam orang, dia macam bagi rumah orang duduk. Maksudnya apa? Selagi mana ada kawan tu tak mangkit keluar, dia boleh pahala lah. Bayangkan tuan-tuan, lama mana orang duduk kan? Melainkan kalau dia mangkit keluar pergi tang lain, habis. Lagi dia duduk tang tu, lagi mana dia duduk tang tu, lagi tu tuan-tuan boleh pahala. Tu yang orang nak bubuk, nak bagi kubur tu. Tapi masalahnya kadar kematian di Perlis dan di negeri-negeri lain ni taklah begitu banyak sangat. Perlis itu pun Covid, kita duk ingat nak mati banyak, tak mati banyak juga. Ada 1-2 kes. Lega api tak mati. Kan? Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, yang mana hidup lagi, yang pi habaq pi tanah kubur, pi tukar. Saya nak tukar kepada tanah lain pula. Dan tuan-tuan akan dapat manfaat yang cepat. Kan? Tuan-tuan, dan buat tanah hospital ke, tanah klinik ke, itu lebih baik. Okey, lepas tu dia kata apa lagi dalam hadis ni? Au nahran ajrahu. Yang ni tuan-tuan, satu lagi peluang. Atau ni dah nak habis ni. Atau sungai yang dia alirkan. Yang ni kita masuk di bawah tajuk wakaf air. Wakaf air. Tuan-tuan, dia kata jenuh ustaz nak pergi duk wakaf sungai. Kan? Mana nak boleh wakaf sungai? Okey, tak apa. Mari kita tengok. Tuan-tuan, di dalam banyak-banyak benda, kita mungkin jarang dengar tentang kempen wakaf air. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, kita ada projek MAIPS di kawasan Kampung Bawah Bukit Cuping, kawasan Tanah Jerluh tu. Kawasan tu dia telah buat, satu orang hamba Allah telah wakaf tanah, dan kita telah dapat dana wakaf buat tangki tapis air, yang mana orang di sekitar tu tak payah pasang dah penapis air, boleh bawa tong, buka, tahan, balik pergi minum terus. Bayangkan tuan-tuan. Dan ayat ni, sekali kalau tuan-tuan dengar hadis ni, esok pasal tak dan esok dia punya semangat nak pergi cari tang mana nak pergi boleh buat ni. Kan? Tuan-tuan dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia datang jumpa Nabi. Sa'ad bin Ubadah, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ayu sadaqah a'jabu ilaik. Sedekah apa yang paling tuan suka? Nabi kata, al-ma, sedekah air. Nabi jawab. Dalam hadis yang lain, Sa'ad bin Ubadah, dia mai dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah, dia kata apa? Dia kata, inna ummi, mak aku mati. Dia mai dekat Nabi, dia kata mak dia mati. Afa atasaddaqu anha, boleh tak kalau aku nak sedekah bagi pihak dia? Yang ni yang kata sampai pahala tu, yang kata mati pun dapat tu. Qala na'am, boleh. Tu tuan-tuan, ini dalil yang besar menunjukkan apa yang tuan-tuan buat pada si mati dapat. Nabi kata na'am, boleh. Kemudian Sa'ad tanya lagi, okey, kalaulah kata boleh dia nak buat untuk mak dia, dia nak sedekah bagi pihak mak dia,
Dia nak tolong buat something lah, nak bagi pahala tu kat mak dia. Dia tanya apa? Oh, ni orang cerdik. Ayu sadaqah afdal? The bestnya aku nak bagi apa? Apa yang terbaik untuk aku buat bagi pihak mak aku? Nabi kata, saqiyul ma. Kau buatlah apa-apa yang bagi orang minum air. Maknanya kau wakaf lah telaga ke apa ke. Kan zaman dulu tak ada paip air apa semua ni. Kau wakaf lah. The best kau buat untuk mak kau, yang mak kau akan dapat pahala yang besar di sisi Allah, kau buatlah sesuatu wakaf yang berbentuk air bagi orang minum. Ada lagi hadis yang lain. Kalau kita tengok kan, Nabi SAW kata, hadis Abu Sa'id, mana-mana orang Islam bagi orang Islam lain pakaian, Allah Ta'ala akan bagi dia pakai pakaian syurga. Ini yang jenis sedekah baju. Tapi tuan-tuan, sedekah baju pun bagilah padan patut. Bagilah baju-baju yang orang lain boleh pakai kan. Sedekah baju ni bagus. Cuma buat bagi tertib elok. Bukan piduk lungguk, piduk tuang lagu tung sampah tu. Buat bagi elok. Baju budak, baju orang tua, baju. Dan satu lagi, pakaian luar lah. Pakaian dalam tak payah duk sedekah lah. Ada dia pun bagi. Kan? Ada. Gamaknya dia kutip-kutip-kutip, dia pituk gitu. Kan? Dan satu lagi, masalah penyakit psikologi. Ni saya nak sebut kepada tuan-tuan ni sebahagian ni. Yang ni tuan-tuan kena pergi dapat rawatan psikiatrik. Di Hospital Kangan ada satu unit psikiatrik masalah kejiwaan. Kerana ni dia gila ni banyak jenis tau. Tuan-tuan, bukan semua yang pi psikiatrik tu, jumpa pakar psikiatri tu semuanya jenis gila merayan hok duk lalu kok kangak tak pakai baju tu dah. Dia macam-macam masalah kejiwaan. Salah satunya tuan-tuan, yang tuan-tuan kena pi rawat kalau ada penyakit jenis sayang ke benda. Yang ni salah satu daripada mental problem. Ni nak pakai, tak pakai dah tapi sayang. Sampai bila kita pergi di rumah dia tu, kita nak duduk tak boleh. Semua benda dia simpan. Yang ni penyakit tau. Dia kena pergi dapatkan rawatan psikiatri, kena makan ubat. Sampai baju ni nak pakai lagi tak? Baju ni masa dulu ni kahwin hok lelaki nombor 6 tu. Lepas tu tak pakai. Sayang. Timpan ambil lah. Kita tahu lah ke depan ni nak boleh pakai. Ke depan apa hang duk kuih ke bawah. Ke depan apa dia duk kuih ke bawah. Simpan. Yang ni penyakit. Bila mati esok ni anak-anak pun tak tahu nak buat apa. Bagi. Dan sehari dua ni tuan-tuan, Tupperware pun bengkrah. Nabi kata lagi, saya nak ringkaskan. Nabi kata apa? Nabi kata, wa ayyuman muslim at'ama musliman 'alal ju' at'amahu Allah min thimaril jannah. Siapa bagi orang makan, Allah Taala bagi dia makan makanan syurga. Siapa bagi orang minum, Allah bagi dia minum di syurga. Hadirin mukminin. Kemudian para ulama bincang, bukan minuman yang lekeh-lekeh ni. Siapa bagi orang minum, dia provide untuk orang minum, dia akan dapat daripada rahiq makhtum, arak syurga. Rahiq makhtum tu, ar-rahiq al-makhtum, itu minuman untuk orang yang jamu orang minum. Okey, ulama bincang kenapalah ayak ni sakan sangat. Kerana ayak ni dia punya benefit dia dua cabang. Betul tak? Air ni dunia pun guna, akhirat pun guna. Sebab itu negara yang benar-benar berkebajikan, negara yang benar-benar Islam, dia akan jaga keperluan air rakyat dia. Ini betul-betul negara yang betul baguslah kan. Tuan-tuan pun macam mana? Kita kena bagi juga cara tuan-tuan nak buat ni. Tuan-tuan mungkin boleh pergi kan, ada yang buat wakaf paik air. Ada pun mungkin masjid-masjid yang ada ni tuan-tuan yang ada duit boleh ambil lah penapis. Saya tak boleh sebut lah di kempen mana-mana penapis air. Kan, mai pasang di masjid, orang boleh minum. Tu semua pahala untuk tuan-tuan.
Dan yang terakhir Nabi kata apa? Esok tuan-tuan pergi cari tak mana tuan-tuan nak buat. Habis sangat apa dia? Habis sangat. Walaupun dia tak termasuk dalam hadis ni, tapi bolehlah juga. Belanjalah minum. Belanjalah minum kan. Saya tengok siapa kata dia buat wakaf air. Kan saya tengok ada orang kita ni tuan-tuan, pertama di Perlis ni memang kena pasang penapis air, keperluan. Kan pasal ayak kita tak apa nak elok. Dan saya tengok sebahagian orang penapis ayak ni mahal tau. Dia kena bayar bulan satu ni lah. Dan saya tengok ada jual ayak-ayak di tepi-tepi jalan. Ada yang juga dia buat tapis ayak. Dia pasang penapis ayak dan dia bagi percuma. Ini satu usaha yang kalau dia mati esok tuan-tuan, besar pahala dia. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Simple dia, wakaf air. Tuan-tuan pun kena fikir, pakat 5-6 orang dalam ahli keluarga, duit yang ada tu buat kat kampung ke kat masjid ke. Kan? Tuan-tuan bayang dia boleh minum, dia boleh simple. Dan yang terakhir dalam hadis ni dia kata sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Pahala yang berterusan, yang tidak akan terhenti walaupun si fulan itu dah mati. Sesuatu yang dia keluarkan, akhrajahu, yang dia keluarkan ketika dia sihat dan ketika dia hidup. Dalam hadis ni Nabi sebut tu, Nabi ikat tu, Nabi syaratkan ketika sihat. Pasal apa? Pasal tu orang tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zam ajr, sedekah apa yang paling besar pahala dia? Wa anta saddaqa sahihun syahihun, kau bagi waktu kau sihat. Jadi tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan sihat tak? Tuan-tuan bagi. Dan tuan-tuan, sedikit saya nak sebut, ada fiqh sikit, ada fiqh. Ni tuan-tuan kena bagi perhatian sikit, ada fiqh dia. Pertama, pasal apa kita disuruh bagi waktu sihat? Kerana bila kita bagi waktu sihat, waktu yang manusia memang nak guna benda tu, dia memang memerlukan benda tu. Maknanya lagi mana besarnya kecintaan dia pada harta tu, dan dia boleh korbankan, besar pahala dia. Betul tak? Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Quran kata. Allah kata tidaklah sampai kepada albir hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Maknanya pahala ni dia bukan ukur nilai tau, amount. Dia ukur kadar kita sayang duit tu. Kadar kita sayang harta tu. Pasal tu waktu orang, tuan-tuan, orang sayang harta ni waktu sihat. Waktu sakit semua orang tak apa nak sayang dah. Pasal apa? Dia pun tahu kata tak lama dah dia pun nak bagi dia tinggal. Nampak? Pasal tu Nabi sebut dalam hadis ni, kalau kita boleh tengok, berat juga perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi kata wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Hampa bagilah waktu hampa sihat ni. Hampa jangan duk tangguh mahlan, hampa jangan duk tangguh, hampa jangan duduk meralik, hampa jangan duk sayang. Hatta idza balagatil hulqum, sampai nyawa di kerongkong, di halqum. Qulta li fulan kada wa li fulan kada. Nabi kata mai duk tang ni duk kan, mata pun nak kuih putih, telinga pun jatuh, hidung pun kembang kecut kan, kita pun pegang sejuk ya, sejuk ni kan. Waktu tu Nabi kata, baru dia nak kata li fulan kada, li fulan kada. Bagi kat dia sikit, kau nu. Nabi kata tak payah. Pasal apa? Wa qad kana li fulan. Hang tak bagi pun dah jadi hak dia tu dah. Apa maksud dia? Nabi kata tak bagi pun memang jadi hak dia dah. Okey, ada satu benda saya nak ulas kat tuan-tuan. Tuan-tuan, yang ni menarik pasal tuan-tuan ni semua apa? Orang kaya. Orang ada-ada kata Piramli. Cincin berlian 2. Tuan-tuan, di dalam fiqh ada bab dia panggil wasiat.
Ada bab dia panggil hibah. Ada bab dia panggil faraid. Yang ni kita nak bahas sikit. Pasal nak bagi tuan-tuan clear. Pasal takut tuan-tuan duk ikut cerita Melayu, aku bagi semualah dekat anak tu, bagi semua. Ada kan saya cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ingat lagi ceramah-ceramah saya yang dulu kan, saya yang cerita satu orang mak mertua, bukan pak mertua, mak mertua. Mak mertua ni dia mai tanya saya, boleh tak kalau dia nak bagi barang mah dia ni masa hidup, dia nak hibah, dia nak bagi semua. Saya kata pasal apa? Tak apalah. Dia kata dia nak bagi semua sebab dia takut nanti bila dia mati, barang kemas itu akan difaraidkan dan anak lelaki dia dapat. Saya kata baguslah anak lelaki dia dapat. Tak apa yang anak lelaki saya dapat tu, tak apa. Saya takut anak lelaki saya, anak kandung saya ni dapat, dia pergi bagi dekat bini dia. Bini dia tu menantu yang bukan pilihan saya. Saya takut saya duduk dalam kubur, saya duduk teringat. Ni cerita betul tuan-tuan. Saya kata dah mati walaupun jasad mati, tapi tetap saya tak terima dia sebagai menantu saya. Yang ni lebih pada Kasim Selamat. Kasim Selamat ujung-ujung tu pun ibu mertua dia minta maaf. Dia punya pikak geram. Kan? Cuma saya nak sebut kat tuan-tuan pada hibah ni tuan-tuan boleh bagi. Saya nak ringkaskan ni. Hibah ni tuan-tuan boleh bagi dekat siapa pun tuan-tuan nak bagi. Berapa banyak yang tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan boleh bagi ikut suka hati. Termasuk kepada waris. Hibah ni tasarruf dia 100% atas pemilik harta. Tuan-tuan nak bagi kat cucu semua ke, tuan-tuan nak bagi kat menantu ke, nak bagi kat anak angkat ke, nak bagi kat jiran ke, atau tuan-tuan punya ta'asub kat ustaz tu, tukar nama semua bagi kat ustaz ke, buat bagi awal. Panggilkah? Ada. Walaupun kita dapat lah, taklah banyak, 1-2 dah tukar nama dah. Kan? Kan? Boleh hibah. Okey. Cuma di kalangan para fuqaha, mereka bincang pada hadis apabila seseorang itu dia bagi masa dia maradul maut. Ni dia perbincangan ni. Di dalam hadis-hadis Nabi ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Nabi pi tengok dia tengah duk nazak, dia nak bagi semua harta dekat, dia nak wakaf semua harta. Nabi tak benarkan. Pasal dia ada anak perempuan seorang ya. Dia nak bagi semua, Nabi kata tak boleh. Dia nak bagi setengah, Nabi kata tak boleh. Dia nak bagi 1/3. Fathuluthun kathir. Nabi kata 1/3 tu banyak. Mak tak boleh lah, tapi banyak sangat tu. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, dia kata kalau kurang lagi bagus. Apa makna dia? Sedangkan kalau kita nak hibah banyak mana pun boleh, betul tak? Seseorang kalau dia sihat, dia tak sakit, dia duk elok, dia nak bagi hak dia. Tetapi apabila dia sampai pada satu saat maradul maut, marad ni sakit, maut mati, sakit nak pi ke mati, di kalangan fuqaha mereka bincang pula, satu orang tu kita nak kata sakit nak mati ni macam mana? Okey, di kalangan ulama dia kata satu orang sakit kurang daripada setahun. Antaranya Muhammad Az-Zuhaili, dia sebut perkataan ni, dia kata kalau satu orang tu sakit kurang daripada setahun, makna dia sakit dalam tempoh setahun tu dia mati. Makna waktu dia sakit tu dia kira maradul maut. Ada efek dia. Sesiapa yang ketika dia maradul maut, dia sedang mengalami atau dia sedang melalui maradul maut, sakit nak mati tu, dia tidak berkuasa mutlak di atas harta itu. Artinya waktu dia duk sakit nak mati dah tu, memang duk tunggu masa ya tu, duk tunggu waktu ya, duk tunggu nak pi ya, dia tak boleh dah nak bagi kat kawan dia, tak. Orang kata apa, tak sah. Dia tak ada hak dan tasarruf. Cuma ulama kata ketika itu dia hanya boleh bagi 1/3 harta dia. 2/3 lagi mesti kekal untuk apa? Satu orang, tuan-tuan tengah duduk lorak lah, kita pun pergi tengok, pegang kaki pun sejuk, kecut habis dah, kita pun habaq dekat bini, boleh lah kalau nak
Panggil orang mai ada ukur apa semua, tarik apa semua, nak tempah-tempah kanda kan, nak telefon Big Home pun boleh lah, tengok gaya Nabi. Atau sakit dah 2-3 hari teruk lah, doktor mengatakan kami tak boleh buat apa dah. Dia kalau dia nak bagi pun, sebab tuan-tuan, agama dia jaga tau. Sebab satu orang kadang-kadang dia memang niat dia tak elok, memang niat dia buruk, dia hanya boleh bagi 1/3 je. Dia jatuh hukum wasiat dah. Wasiat tak boleh lebih pada 1/3. Adapun 2/3 lagi mesti kekal untuk apa? Untuk faraid. Pasal apa agama buat macam ni? Kerana agama nak lindungi hak waris daripada dimudaratkan oleh ni kawan ni. Sebab itu tuan-tuan tak ada kuasa dah. Masa tuan-tuan duduk sakit nazak tu, tuan-tuan tak boleh kata rumah ni bagi kat kawan nu, rumah nu bagi kat kawan ni, tanah tu bagi kat abang hang apa semua. Tuan-tuan yang duduk keliling tu dengar ya saja. Okey pak, memang kami pun tak pak kata pun memang kami nak bagi kat abang. Biar dia mati dengan tenang. Lepas tu tuan-tuan buat mesyuarat lain. Mesyuarat yang lama tu terbatal. Pasal dia tak boleh tasarruf dah. Maradul maut. Nabi kata wa qad kana li fulan, kata tu dah jadi hak kawan tu dah. Dia nak bagi pun zakat 1/3. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, timbul pula perbincangan yang kedua. Masa dia nak bagi tu, ni pasal ada orang kadang-kadang dia nak buat naya tau. Dia tengok anak tu tak main tengok dia ke, dia geram ke apa, dia tak mau bagi kat anak tu. Kan, dia ada perselisihan ke apa ke, dia tak mau bagi kat anak tu, dia nak buat naya. Dia buat bagi kat hang ni. Tuan-tuan, boleh atau tidak waris yang ada bahagian dalam faraid terima wasiat? Ada 2 pendapat di kalangan ulama. Secara ringkasnya, pandangan pertama kata siapa yang ada bahagian dalam faraid, dia tak boleh dah. La wasiyata lil waris. Nabi sebut je lah, tak ada wasiat untuk waris. Maknanya masa dia nazak tu, dia nak bagi dekat anak beranak dia, tak boleh. Tak boleh. Pandangan yang kedua, boleh wasiat untuk waris. Makna dia tentukan rumah tu untuk siapa, ni wasiat lah ni. Pasal apa wasiat? Apa beza wasiat dengan hibah? Hibah bagi masa hidup, taqabud. Hibah ni once tuan-tuan bagi terus dapat. Cuma istilah sekarang ni depa buat hibah bersyarat, tu kita bincang hari lain. Tapi hibah ni tuan-tuan kata nak bagi, tuan-tuan kena bagi terus. Tapi once tuan-tuan kata yang ni saya bagi tapi lepas saya mati, yang tu wasiat. Boleh tak wasiat untuk waris? Pandangan kedua kata boleh, tapi dia letak juga syarat, mesti dengan izin waris lain. Faham tak? Katalah mak tu dia wasiatkan rumah tu, patutnya tak boleh lah, pasal anak tu akan ada bahagian dalam faraid, patutnya tak boleh wasiat. Tapi kalau kita ambil lah pandangan kedua, ni juga pandangan dalam mazhab Syafi'i. Okey, mak kata rumah banglo ni harga 3 juta ni aku bagi dekat abang hang. Boleh tak dia wasiat kepada waris? Boleh dengan syarat waris-waris yang lain setuju. Waris-waris yang lain setuju tak? Itu kena mesyuarat lah. Yang sulung dapat rumah, yang bongsu tak dapat apa. Pasal apa? Yang bongsu telah sebut untuk hantar pergi hospital. Tapi agama dia nak ajar apa? Orang bila dia nak bagi masa dia nak mati, kecintaan dia kepada harta itu sudah putus. Kerana dia tahu tak ada makna dah untuk dia. Tapi satu orang yang ketika sihat dia bagi, yang tu besar di sisi Allah. RM1, RM2, sejuta, 2 juta ni bukan Tuhan pandang kan. Pasal tu biasa dengar tak hadis tu? Nabi kata 100,000 dirham kalah dengan 1 dirham. Tu Nabi sebut. Nabi kata kalah orang yang bagi 100,000 dirham dengan orang yang bagi 1 dirham. Sahabat tanya pasal apa? Kerana orang yang ada 100,000 tu di sisi dia ada beratus ribu lagi, Nabi kata. Tapi orang yang bagi 1 dirham di sisi dia ada 2 dirham. Nabi kata orang yang bagi 1 dirham tu ada 2. Dia bagi 1, tinggal 1 kat dia. Yang bagi 100,000 tu ada beratus lagi kat dia. Nabi kata menang yang 1 tu. Situ tuan-tuan hadirin mukminin, kita ambil hadis ni dan kita cuba
buat apa yang sepatutnya, sebaik-baik bekalan lah masing-masing nak balik, dan masing-masing bekalan masing-masing. Boleh tuan-tuan tumpang bekalan saya? Tak boleh ya? Bekalan tuan-tuan, bekalan tuan-tuan. Hatta suami isteri pun tak tumpang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan kuliah kita malam ini. Yang baik itu daripada Allah, salah silap kurang itu saya mohon ampun dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.